mundur kecuali operasi. Kalau dah dengar tagline tu, pasti anda dapat meneka siapakah selebriti jemputan dalam Keringat Selebriti hari ini. Tapi kan, kenapa tagline yang macam tu? Adakah mereka itu pendatang tanpa izin? Saksikan sebentar lagi dalam Keringat Selebriti. Anda bersama saya Adibah Nur dalam Keringat Selebriti. Rancangan perkongsian pengalaman, jerih perih, jatuh bangun, tonggang terbalik, insan-insan sebelum dan selepas mereka bergelar selebriti ternama. Dan pada hari ini, jemputan kita adalah salah seorang daripada ahli kumpulan lawak jenaka Zero, iaitu Syarif. Ya, apa kabar semua? Sehat kan? Assalamualaikum Kak, sehat? Macam superstar dah. Wah, Assalamualaikum. Silakan duduk. Okey, boleh duduk? Boleh, silakan. Okay. Wah. Apa khabar Syarif? Alhamdulillah sehat. Kita sebenarnya nak jemput 3 orang. Tapi kita ada bajet untuk seorang. Dan ruang ini awak boleh membawang pasal ahli-ahli kumpulan awak yang lain yang merupakan adik-beradik awak juga kan? Ini yang saya tunggu selama ini. Kita bagi peluang untuk Syarif saja. Boleh. Apa khabar Syarif? Alhamdulillah sehat Kak. Sekarang ni projek terkini apa? Okey, sekarang ni kita banyak ikut program-program reality TV. Lepas tu ada juga kita shoot tele-tele. Telemovie. Telemovie dan sitcom untuk awesome pun ada juga. Ada juga. Sekira laku lah. Alhamdulillah. Sebenarnya kan kalau kumpulan Zero membuat persembahan di atas pentas, awak selalu mengambil watak sebagai abang. Adakah awak benar-benar abang di antara 2 orang itu? Okey, selama ini banyak orang keliru. Tapi sebenarnya bukan saya abang. Yang abang tu yang muka yang satu tu. Yang mana satu? Siapa antara Zero yang muka paling teruk? Dia tu yang abang. Yang paling pecah tu abang. Paling pecah tu abang. Nombor 2 saya, nombor 3 Atu yang rambutnya kembang. Ya, Atu yang paling kelakar ke dia? Paling kelakar ke dia? Awak rasa di antara 3 orang ni siapa yang paling kelakar? Okey, Pak. Ada peluang sudah di sini kan. Sebenarnya 2 tu kalau tak orang tak kelakar disebabkan saya. Tepuk sikit. Statement perasaan. Okay. Bagaimana permulaannya kumpulan Zero ni? Sebenarnya asal usul awak dari mana? Okey, sebenarnya kami ni daripada kampung Pantai Bahagia Kudat dekat Sabah. Mana tu? Okey. Dia pedalaman punya. Kalau perasan dekat map Sabah tu, dia dekat tanduk tu. Tanduk yang atas tu. Wow, tu penghujung dunia. Kita orang dekat situ. Jadi kita orang ni berbangsa suku kaum Bajau Laut. Bajau Laut. Bajau Laut ni dengan laut memang dekat. Sangat dekat. Jadi pekerjaan kamu bertiga dulu kerja apa sebenarnya? Okey, macam saya memang 24 jam tu sehari, saya 12 hari dekat laut. Saya memang nelayan. 12 hari kat laut? 12 jam. Sorry, 12 jam. 24 jam sehari, 12 jam dekat laut. Macam Atu, dia pun ikut saya juga. Kadang-kadang kalau macam ribut, kuat, apa semua, dia ikut kerja jadi buru binaan. Macam mana agaknya kehidupan kumpulan Zero dari kecil sampai ke besar? Kita orang ada 7 adik-beradik. 7 adik-beradik. Yang 1, 2, 3 ni Saipul nombor 1, nombor 2 saya, nombor 3 tu. Lepas tu ada 4 lagi dekat belakang. Mak kita masih ada, arwah bapak dah tak ada. Kita masih lagi hidup sama-sama. 3 dah berkahwin. Dah kahwin dah. 3 sudah kahwin. Belum kita orang bergerak ke industri seni ni, kita orang sebenarnya tidak tahu apa tu. Apa expectation memang tak tahu apa kita tak tahu apa tu industri seni. Kita tidak tahu. Saya masih ingat lagi kawan saya satu orang. Dia cakap, kenapa kamu tidak mau masuk program lawak jenaka? Dia cakap, kelakarkah kami ni? Dia cakap,
kamu boleh lah. Jadi saya try lah dengan Atu. Saya masih ingat lagi time tu. 2 orang saja? 2 orang saja. Saiful, kita ajak. Kita ajak juga. Tapi dia tak nak. Kenapa? Dia cakap, kamu ni betul-betul berani lah masuk TV. Dia cakap, kamu ingat kamu kelakar kah? Dia siap dia marah kurang lagi. keyakinan diri. Dia cakap, saya cakap dengan dia, kalau kau tak mau join, tidak apalah. Tapi dia tak sampai hati. Audition masa tu di mana? Dekat KK, Kota Kinabalu. Macam kita orang dari kampung, nak pergi tempat uji bakat tu, kita naik lori yang muat, muat sayur. Masih ingat lagi. Barang atas sayur, Dek? Tak. Tempat tu memang muat sayur. Jadi kita tumpang dengan dia. Wah, smart-smart ni dari kampung dengan Atu. Duduk, belakang lori. Sampai dekat sampai dekat KK, kita punya ni bedak free. Bedak free Habuk tu. Demi habuk tu. Sampai turun saja. Aku cakap dengan Atu, ini cabarannya untuk orang yang berjaya. Ya, Aku cakap, betul. ya. Dia bilang, okey. Kami turun. Ya. Sekali nampak orang ramai, Atu, jom balik. Takut. Ya. Tapi abang saya bagi semangat. Jangan kamu takut, saya nak join. Dia bilang, join. Tadi kau tidak berani. Jadi saya cakap, apa kita mau buat ni? Tak ada praktis lagi time tu. Ya. Kita tak praktis apa semua. Lepas itu saya cakap dengan Atu, kita buat situasi penjara. Rupa-rupanya situasi penjara itu memang kehidupan Atu sebenarnya. Kehidupan Atu? Atu pernah masuk penjara. Kau rasa lah aku tidak pernah bagi tahu dengan orang. Ini kali lah aku bagi tahu yang kau pernah masuk penjara. Atas kesalahan apa? Kesalahan macam tak logik lah dia gini. Dia pukul anjing orang. Itu tak sedih lagi. Yang sedihnya muka saya dengan Atu time tu sama, rambut dia tak kembang lagi. Allah. Time sembahyang Jumaat, saya masih ingat lagi. Polis datang, saya nak pergi sembahyang Jumaat, saya yang kena ambil. Lah. Dia cakap, awak kan yang bunuh anjing. Mencabarnya saya bunuh anjing. CCTV ada kan? Ya. Bukan saya. Atu yang pergi. Dia orang pergi ambil Atu, 2 hari lah Atu kena tangkap. Jadi situasi tu awak gunakan masa audition tu? Masa audition. Dia Atu ceritalah macam mana dia dekat ni. Rupa-rupanya waktu kita orang naik saja tu. Okey, masa audition 3,000 orang tu. Kalau tak kelakar dalam 30 second, juri akan tekan. Keluar. Turun. 30 saat pertama itu mesti kelakar. Aku cakap dengan Atu, kita tiada harapan ni. Siapa juri masa tu? Masa tu masih ingat lagi Sabri Yunus. Kita naik je, orang dah gelak, juri dah gelak. Aku cakap, apa kita buat ni? Orang dah gelak. Aku tengok abang aku, ya Allah. Patutlah orang gelak. Patut. Okey, kita bangun. Lepas tu 30 saat dia bagi tu, kita je peserta yang dia bagi 7 minit setengah. Untuk dekat atas tu. Jadi Alhamdulillah dalam 3,000 selection tu, abang Sabri Yunus bangun. Saya ingat lagi time tu. Dia bangun. Dia cakap, akan lahir pelawak daripada Sabah yang akan bagi saingan kepada pelawak-pelawak Malaysia. Wah, saya pun, wah, betul kan ni? Tapi kami tidak pikir itu. Duitnya bila mau dibagi ni? Baik. Kami fikir benda audition tu kami ingat dah dapat duit. Jadi kami tunggu itu. Wah, orang dekat situ, dekat KK tu dah, Kota Kinabalu tu dah tepuk tangan, apa semua. Kita turun dekat bawah stage tu pun dah macam artis. Kamera begini pula rasa dia. Abang saya cakap macam kita ikan pula ni. Kena keliling macam dengan lampu. Kali sampai dekat KL kena bersaing pula dengan orang hebat-hebat. Kalau anda tahu semua, time ada Boce, time tu ada. Shiro ada. Lepas tu yang pelawak-pelawak tengah terkenal sekarang ni, kita kena fight dengan orang. Aku cakap, tak ada harapan lah ni. Tapi Alhamdulillah kita terpilih masuk. Dan disitulah bermulanya kumpulan Zero. Okey. Kenapa nama dia jadi Zero? Dan kenapa pantang mundur kecuali operasi? Kita akan korek lagi selepas ini dalam Keringat Selebriti. Masih lagi bersama saya Adi Bahno dalam Keringat Selebriti bersama selebriti jemputan kita Sharif Zero. Kalau nak sebut Sharif tu kena Zero. Tak boleh ke sebut Sharif je? Orang tak kenal Ya ke? Sebab banyak nama Sharif. Kalau dekat orang tempat luar negara nanti dia cakap, polis Sharif. Sherry. Sherry. Itu Sherry. Sorry. Okey, tadi
Syarif telah menceritakan bagaimana mereka nak pergi uji bakat. Ah, Dari Kudat nak ke KK naik lori sayur. Mereka memikirkan ketika uji bakat itu dapat duit. Sekali tak dapat duit. Okey, itu kalau Kudat ke KK awak naik lori. Bila nak sampai ke KL tu pula awak naik apa? Rakit. Naik kapal terbang, kena Ya. sponsor. Oh, dapat first time. sponsor. First time rasa nampak, wow. Inikah kapal terbang? Macam gini kapal terbang. Oh. Lepas itu tak sabar pula mau masuk pergi dalam. Wah, bestnya. Sampai dekat KL, ditapislah sampailah kita masuk ke rancangan live. Dan jadi nombor 2 saja. Okey apa? Alhamdulillah. First time masuk terus naik juara. Minggu pertama tu hampir tersingkir. Iya. Kenapa tak- orang tak faham? Orang tak awak faham cakap? kita punya apa itu logat. Orang Logat. balik kampung macam Michael Jackson. Fuh. Jacket downtown. Oh, downtown Tapi sekali balik kampung tu, wah, orang kampung sambut kita orang macam Ya. kita orang ni. Superstar. Superstar. Rela yang tak pernah ada tugas jadi ada tugas. Oh, okey. Iring kita orang tepi jalan. Wow. Dia sediakan satu stage. Saya masih ingat lagi. Lepas itu kita Masa cakap. awak balik tu. Masa balik tu. Assalamualaikum orang kampungku. Wow. Waalaikumsalam. Oh, orang semua kumpul 3 orang saja. Tak ramai lah time tu ramai. Lepas itu orang bagi penghargaan dengan kita orang. Ya. Lepas itu, lepas sebulan kemudian duduk di rumah tiada job. Oh. Duduk di rumah. Lepas tu Atu dah tak tahan, Atu pergi KL. Okey. Yang tu kita cerita sebentar lagi. Tetapi sekarang ini kita nak main satu game. Alah, ada game? Kita nak korek lagi cerita tapi keringat selebriti punya style lain sikit. Oh, okey. Boleh. Kita tunjuk gambar, awak cerita. Ini adalah gambar yang pertama. Okey. Adakah itu Syarif? Bukan. 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 Okey, gambar ini menggambarkan awak daripada bajau laut kan? Yes, betul. Okey, bajau laut ni terkenal dengan lautnya, Selaman, dengan betul. selamnya. Betul atau tidak awak pun boleh selam sampai 10 meter, tak payah ambil nafas 10 minit Okey, macam tu? dia ada juga yang ada boleh, ada yang tak boleh. Ya. Okey, macam dalam keluarga kita orang ini Atu. Atu tak boleh ke boleh? Atu yang paling hebat kalau selaman ni. Oh. Macam saya lebih di atas sampan. Saya lebih di atas sampan dan tunggu Atu. Dia selam tu tangkap ikan lah. Dia apa? dia selam macam tadi itulah. Dia akan bawa satu macam ni untuk panah lah, kalau kita orang panah. Okey. Panah untuk tembak ikan tu. Uh-huh. Dan Atu pernah sekali gegendang telinga dia pecah. Aduh, Ramai orang kenapa? tak tahu. Sebab kan kedalaman air tu makin dalam kita pressure punya dia tu, pressure dia makin kuat. Jadi gegendang telinga dia pecah. Sebab itu dekat atas stage kalau perasan kita buat lawak Atu selalu pekak. Dia macam apa? Tak dengar. Dia macam tu. Gegendang telinga dia sudah aku aibkan kau di sini. Orang tidak tahu, orang sudah tahu. Oh, Okey, bukanlah gegendang telinga dia disengajakan. sebelah pecah. Jadi Atu hebat tu. Bagian penyamaran melati. Penyamaran? Dia turun dekat bawah tu dia jadi batu karang. Okey, dia pun bantu saya dekat atas. Dia paling banyak adik-beradik kami dia paling banyak relax. Okey. Dekat atas tu sementara kami tunggu Atu. Adakah itu pekerjaan anda bertiga masa di kampung? Yes, itu adalah Memang pekerjaan. nelayan? Kalau tak ada lauk, kita akan ke laut. Kalau tak ada lauk, baru dia ke laut. So hari-hari lain awak kerja apa? Hari-hari lain di laut. Memang kerja laut lah. Kerja laut. Okey, baik kita tengok gambar yang seterusnya. Ini ayam KFC. Oh, yang kecil. Disebabkan anda hidup di laut, saya dengar cerita ayam goreng itu adalah satu makanan yang sukar didapati. Yes. Adakah itu benar? Dan bagaimana kalau awak teringin sangat nak ayam goreng tu? Awak Okey. buat apa? Betul. Mau makan ayam dekat kampung kami tu, kecuali ayam kampung lah, boleh makan. Tapi dia tak sesedap ayam KFC. Jadi, Saipul telah bermati-matian. Bermati-matian untuk dapatkan pekerjaan KFC. Oh. Dalam kami adik-beradik, kita rasa Saipul adalah abang yang paling berjaya. Sebab dia berjaya kerja dekat KFC. Itu kira dah berjaya lah. Yes, dekat kampung kita orang tu, siapa yang kerja KFC, dia macam pilot. Oh. Betul, kita kena pakai baju seragam apa semua. Lepas tu balik daripada KFC bertepung. Itulah kerja Saipul. Dia kerja dekat Dia kerja dekat Kudat. Lepas tu kena transfer pergi KK.
Jadi dia berpindah ke KK untuk bekerja di kedai itu. Dan kamu berdua tinggal? Kami tinggallah dekat kampung. Macam biasa buat kerja. Macam saya lepas laut, saya lepak dekat bawah rumah, main gitar, lepak dengan kawan-kawan. Wow. Gembira santai. kan masa tu? Gembira, rasa macam tak ada difikir. Gambar yang ketiga, kasut Nike. Okey, sebenarnya kasut ni adalah kasut pertama selepas gaji saya keluar. Gaji masa program reality tu. Pertandingan tu gaji pertama. Seminggu kita dapat 300. Jadi gaji kita dapat time tu 6 minggu ke 8 minggu, saya lupa. Lepas tu saya beli kasut ni untuk arwah bapa saya. Oh lahai. Kenapa kasut Nike? Sebab dia suka kasut-kasut ni. Dekat saya, ya Allah. Masa kita orang dekat kampung, saya masih ingat lagi saya minta beli kasut sekolah. Okey. Saya minta kasut sekolah dan time tu memang popular dekat sekolah Converse, kita tahu kan. Jadi saya malu. Saya saja pergi sekolah yang menggunakan kasut kerajaan. Tahu ada subsidi kerajaan. Kan kasut kerajaan dulu kita yang kak. Lepas itu dia punya bentuk tu dah macam bentuk ulas senduk. Jadi saya rasa macam wah, bila saya nak dapat ni. Jadi saya paksa, saya masih ingat lagi, saya paksa arwah bapak saya hari itu. Saya pergi tempat kerja dia, saya nak juga kasut macam tu. Budak-budak lagi masih. Time tu saya ada Jen 6 tak silap. Jen 6 ke tingkatan 1. Saya minta, bapak saya cakap dia tak ada gaji lagi. Saya tak boleh beli lagi kasut. Arwah bapak dulu kerja apa? Dia timbang ikan saja. Oh okey. Dia duduk, dia timbang ikan orang ni. Lepas itu arwah bapak saya ingat lagi, dia bawa juga saya pergi kedai tu. Marilah kita try, mana tahu boleh hutang. Dia boleh hutang. Jadi saya pergilah dengan arwah bapak saya. Sekali saya pergi dekat sana, saya nampak dah kasut tu. Saya memang kalau boleh saya ambil terus, saya bawa lari. Kan kita budak-budak dulu memang biasa memberontak. Jadi peduli apa? Jadi bapak saya dia tak boleh bercakap. Arwah bapak saya tak boleh cakap. Jadi dia interaksi dengan orang tu. Orang tu cakap, boleh, tapi kau kena bayar dulu separuh. Tapi dah bayar separuh, tak boleh ambil lagi kasut tu. Iyalah. Tak boleh ambil kasut lagi tu. Tunggu lagi separuh. Jadi saya time tu, saya masih ingat saya menangis luar kedai tu. Aduh. Saya menangis luar kedai tu. Jadi bapak saya pun macam... Kasut apa masa tu, Converse? Dekat kampung kita time tu. Baik, okey. Kita cerita pasal kebakaran tu dan juga kita semua agak tersentuh dengan cerita kasut ni sebenarnya kan? Baik, kita akan bersama Sharif dari kumpulan Zero sebentar lagi. Kita teruskan berinteraksi dan bercerita dengan beliau. Nampak sangat sebelum jadi famous ni, banyak liku-liku kehidupan yang boleh dijadikan filem mungkin. Wow! Teruskan bersama Keringat Selebriti. Alright guys.
tu. Masih lagi bersama saya Adibah Nur dalam Keringat Selebriti dengan tamu jemputan kita Sharif dari kumpulan Zero. Banyak pengalaman beliau dengan adik-beradik beliau Kan? telah dikongsikan daripada naik lori sayur, pergi ke audition, naik kapal terbang sampai ke Kuala Lumpur. Tapi duit audition tu memang tak dapat sampai sekarang. Tak kan? ada. Duit audition tu rupa-rupanya tiada. Saya dengar cerita awak ada jual sesuatu untuk pergi ke audition tu. Apa dia yang awak jual? Okey, sebenarnya dekat kampung kita orang tu kan dapat bantuan bot. Bot. Jadi bot tu sebenarnya bukan bot kita orang. Jadi kita gunakan bot tu, kita jual dengan orang, kita cagar. Lepas tu duit tu kita bikin modal untuk pergi ke Kuala Lumpur. Minta maaf. Dan bot itu kita sudah ganti juga. Kita sudah ganti ya. Alhamdulillah. Kenapa pilih nama Zero tu? Okey, masa uji bakat tu nama kumpulan kita orang Bujang Cincai. Jadi nak sebut tu Bujang Cincai. Susah sikit. Jadi production saya masih ingat lagi tu, dia suruh cari nama kumpulan. Nama kumpulan tu dia cakap carilah yang senang sikit, jadi senang orang nak vote. Senang orang nak undi. Jadi saya fikir dengan Atu, nak pakai nama kumpulan apa ni? Kita pakai nama engkau lah. Apa pula nama aku? Bukan aku seorang. Kita cakap kita cari apa? Sekali fikir-fikir kosong. Kita orang berasal daripada tak ada apa-apa. Saya terus terang SPM pun tak lulus. Kantoi, senang cakap. Abang saya Saiful, dia sampai tingkatan 1 saja. Saiful, ramai orang tak tahu sebab tu dia bengap. Lepas tu Atu je lah yang dalam adik-beradik kita orang ni. Kenapa aku lebih banyak dia ni? Atu paling pandai. Atu SPM dia siap dapat tawaran UiTM. Tapi ada satu tragedi yang awak sebutkan tadi. Kebakaran. Bot terbakar lah, kasut terbakar lah. Dah lah job pun kurang kan. Masa tu tiba-tiba rumah pula terbakar. Cuba ceritakan kepada kita orang semua. Selepas 2014 tu dah dinobatkan juara. Lepas juara lah. Tunggu sebulan kemudian kampung kita orang terbakar pula. Kampung? Bukanlah rumah awak je? Bukan rumah. Satu kampung terbakar. Satu kampung. Okey. Siapa punya angkara? Macam cerita Melayu lama pula. Kan. 120 buah rumah tak silap time tu. Ya Allah. Iya. 120 buah rumah. Selepas saja kita ada sebulan dinobatkan juara tu, duit menang tu belum masuk lagi. Jadi kita balik. Kita nak support lah, kita nak bantu. Iyalah. Nak membantu ni pun alamak, kita nak bantu macam mana ni? Duit tak ada lagi ni. Berapa ratus rumah tu. Lepas tu semua orang yang rumah dia yang terbabit kebakaran dipindahkan dekat Dewan. Time tu saya ingat macam betul-betul kita orang jadi pelarian. Kita tunggu 2 bulan. Lepas tu 2 bulan time tu saya tak ambil job. 2 bulan. Padahal job lepas menang tu dah banyak dah ambil kita orang. Tapi saya tak boleh nak gerak. Saya kena support. Sebab time tu saya dah kahwin. Keluarga mertua saya nak tolong. Lepas tu family saya dah sehelai sepinggang. Dalam 3 bulan lepas tu baru duit tu ada. Duit tu dah dapat, kita buat pula rumah. Lepas tu kita bantu family-family yang lain. Dan Alhamdulillah tempat tu sekarang dah okey dah. Dan bot segala kenangan adik-beradik kita orang, semua tempat tu dah terbakar. Wow. Saya rasa macam sekejap saja kenangan hilang. Jadi kalau saya balik kampung ni, saya ingat lagi. Kalau saya balik kampung ni sekarang, saya rasa macam ini tempat baru. Segala kenangan masa kita kecil. Macam korang ni semua mesti ada tempat-tempat yang masa korang kecil. Di situ masa aku main-main dulu, main kawin-kawin. Di situ dulu aku main masak-masak. Tapi you dah tak ada dah? Dah tak ada. Baik, itu perjalanan liku hidup Sharif dan juga adik-beradiknya kumpulan Zero. Sekarang ni kita ada lagi banyak gambar untuk kita tunjukkan kepada Sharif. Dan awak kena ceritalah tentang gambar ini. Wow.
Tu dia. Aduh, hai. Awak memang minat ke cerita-cerita Bollywood, lagu-lagu Bollywood? Ni ada sejarah dia, Bollywood ni. Okay. Masa tu arwah bapak saya, dia dapat apa tu, kaset. Dulu kan kaset. Kaset yang besar tu. Dekat rumah kita orang mana ada TV, mana ada tempat kaset DVD tu. Dia dapat benda tu, ada orang bagi dia. Dan kaset tu, kaset Bollywood. Kuch Hota Hai. Saya masih ingat lagi. Saya tanya dengan kawan-kawan, dia bilang benda ini, dia cakap video. Kalau mau tengok, kena pergi ni. Kita pergi rumah ketua kampung. Iyalah. Itu je yang ada TV. Itu je yang ada TV. Dia pasang kaset, kita letak sana. Lepas tu di situlah saya start mula minat Bollywood. Saya masih ingat lagi umur saya time tu 6 tahun. 6 tahun Kuch Hota Hai. 6 tahun Kuch Hota Hai 1996. Kuch Hota Hai dia ditayangkan 1995. Ya. Okay. Wow, detail 1995. Jadi saya tengok dan saya berminat dengan lagu Bollywood. Dan di kampung juga tu pun dah minat. Semua dah kalau dengar dekat kampung tu semua lagu-lagu Bollywood. Yang setiap pasang ada TV semua lagu-lagu Bollywood. Jadi saya di suasana orang yang nyanyi lagu Bollywood. Nyanyi lagu Hindustan. Jadi sampai tu sekarang terbawa-bawa. Jadi alhamdulillah itu adalah satu kelebihan lah saya boleh nyanyi lagu Hindustan. Okeylah, kita minta dia nyanyi lah kan? kan belajar satu. Tu yaar tu hi dildar tu hi mera pyar tera mere dil mein hai darbar. Itu. Alah, pendek macam je. lebih kurang kan? Tepuklah sikit. Okey. Macam-macam cerita Zero yang kita nak korek lagi. Wow. Ada sedih, ada kelakar, ada Bollywood dan macam-macam lagi. Lepas ni kita sambung bersembang-sembang dengan Sharif Kumpulan Zero dalam Keringat Selebriti. Yo, masih lagi bersama saya Adi Bano dalam Keringat Selebriti dengan tetamu jemputan Sharif dari Kumpulan Zero. Sehat-sehat semuanya. Kalau anda baru saja tune in, you dah miss banyak cerita yang best-best kan? Daripada kereta pula, lori sayur lah, daripada Usha stewardess kat dalam kapal terbang. Baiklah, daripada bawah awak bermula, kita semua bermula dari bawah lah. Tetapi cerita awak adik-beradik ni agak menarik dan memang kalau difilmkan saya rasa memang akan ditonton oleh ramai orang. Dan tiba-tiba berubah kehidupan menjadi lebih baik. Ingatkan lebih baiklah. Baiklah sangat kan? Mari kita lihat keratan-keratan akhbar yang mana ketika Zero sudah pun mencipta nama yang tersohor, ini pula jadinya. Jom kita tengok. Lemah membaca punca salah faham kontrak Kumpulan Zero. Lemah membaca dia katanya. Kadang-kadang kan tajuk berita tu pun kadang-kadang kan. Aduh. Adik-adik kalau jumpa tajuk macam ni, baca berita tu sepenuhnya. Okey, komen sikit Sharif. Ini bukan saya puncanya. Sebab adik-beradik saya yang paling lancar membaca. Iya. Sebelum tu saya nak save zone dulu Zone. Yang paling teruk Melati. Yelah, dia tingkatan 1 je. Dialah yang punca sebenarnya ni. Dia pergi sign, lepas tu dia tak buat kerja tu. Dia tak tahu undang-undang dekat dalam tu. Dia sign kerja apa tu? Kerja tak silap ada program TV. Ada program TV dia sign, lepas tu dia tak hadir. Aduh. Dia tak hadir, dia ingat saja-saja boleh. Job tu untuk boleh. dia seorang je? Job tu untuk dia seorang. Lepas itu yang kena kesan macam biasalah, tempias memang akan zero. Yalah. Dia akan buat macam tu. Saya mau cari siapa wartawan tu. Jadi dia keluarlah statement tu, zero kerana lama membaca. Aduh. Langgar kontrak. Kesan daripada itu, apa yang telah berlaku? Dia kena saman ke? Dia kena bayar balik ke? Macam mana? Saipul dibagi amaran je lah. Amaran je. Dibagi amaran. Lepas tu dia buat juga kerja tu. Dia buat kerja dan selepas itu saya bagi tahu dengan dia, kalau boleh jangan ada lagi kesilapan mudah begini. Sebenarnya senang saja. Kau ambil benda ini jadi iktibar, kau belajar. Jadi sebab nanti benda ini nanti efek kita semua. Yalah. Sebab yang keluar statement zero. Langgar kontrak disebabkan tak membaca.
Padahal dia seorang saja. Masalah. Baiklah, kereta abar yang kedua. Wafi memang anak angkat tapi ... Nah, ni apa cerita pula ni? Cuba cerita sikit. Okey, ini Siapa si Wafi ni? Okey, Wafi ni adalah macam itulah anak angkat saya. Selepas saya kahwin dengan bini saya 2013, kita tak dikurniakan, tak ada rezeki, dikurniakan. Jadi macam biasalah, soalan tu akan kerap waktu kita balik kampung bila nak dapat anak, kawan-kawan bila nak dapat anak. Jadi saya rasa macam saya tak apa, saya sudah biasa benda-benda macam ni. Saya tak tahan tengok bini saya. Kita dah buat rawatan macam biasa, kita ikut prosedur kita buat rawatan. Tak ada masalah yang serius. Ada jugalah masalah macam stres apa semua, dia suruh pergi honeymoon. Honeymoon saya rasa duit dah nak habis tau untuk honeymoon. Iyalah. Jadi belum ada rezeki lagi. Kita balik dekat kampung. Lepas tu saya punya cousin. Saya punya cousin dia cakap, kau nak anak tak? Siapa yang tak nak? Mestilah nak kan? Mestilah nak. Siapa yang tak nak ada anak? Saya ingat dia nak bagi rawatan ke dengan bini saya apa semua. Dia cakap ada baby akan lahir esok. Dan family dia tak mampu. Baby tu tak boleh keluar dekat hospital tu kalau tak dibayar. Tak ada bayaran. Kalau tak, kebajikan akan ambil. Jadi saya tanpa fikir panjang, bini saya tak tahu ni. Tanpa fikir panjang, saya terus saya start kereta, saya pergi kedai, saya beli barang-barang baby apa semua. Saya tak tahu barang apa yang saya ambil tu, yang saya tahu barang baby yang baru lahir. Iyalah. Saya ambil semua, saya pergi bawa, saya terus pergi hospital. Saya jumpa nurse tu, okey, macam mana nak keluarkan baby tu, tak ada keterangan langsung apa semua. Dia tak ada detail lah. Jadi nak keluarkan dia kena bayar, saya masih ingat, nak dekat 5,000. Wow. Nak dekat 5,000 sebab dia bukan warga negara. I see. Jadi saya ambil, saya cakap tak payah banyak cakap, saya sign, saya bagi duit. Saya terus pergi ambil. Saya nampak, first time saya nampak Wafi tu, ya Allah, aku cakap macam ni cara dia bagi. Time tu saya menangis. Saya rasa, saya pegang Wafi, dia masih lagi berbalut dengan kain putih, lepas tu dia masih lagi darah. Baru keluar. Baru lahir. Saya azankan dia. Saya azankan dia. Lepas tu mak dia sendiri, saya jumpa lah mak dia. Dia cakap saya tidak kenal. Dia tidak kenal saya selebriti ke apa. Dia tak kenal. Dia cakap awak jagalah dia macam mana awak punya anak sendiri. Jaga anak sendiri. Jangan risau, lepas ni kau tak akan jumpa saya. Dia punya ni. Jadi saya pun hulurlah sedikit. Iyalah. Saya hulur sedikit. Saya cakap jangan risau, saya akan bagi tahu perkembangan. Kalau dia besar pun saya akan bagi tahu siapa yang sebenarnya ni. Tapi hadirnya Wafi dekat family saya rasa saya tak pernah fikir yang dia tu anak angkat saya. Saya sebenarnya kalau boleh ada orang cakap dengan saya itu anak, saya rasa macam lain, perasaan saya jadi lain. Sebab saya punya kasih sayang dengan Wafi itu dah lebih daripada anak sendiri. Betul. Jadi Wafi itu bagi saya semangat. Dia adalah penghibur saya. Tempat mencurah kasih sayang. Betul. Jadi alhamdulillah, dan itulah dia kisah Wafi. Wafi, love you Wafi. Okey, itu kisah Wafi. Sekarang kita tengok lagi satu. Lu Mafia Gua Gangster, filem untuk individu tertekan. Benda tu. Yang ni awak bertiga ada dekat dalam filem tu Yes. Cuba cerita pengalaman dia, apa dia yang orang kata orang stres kena tengok cerita ni. Okey, buat individu tertekan. Satu, okey. Ini adalah filem pertama kita orang. Filem pertama kita. Dan filem ini adalah filem yang paling tak meletup. Sebab time tu filem ni kena bersaing dengan filem-filem besar. Filem ni. Jadi buat individu tertekan tu satu, banyak sebenarnya. Bukan individu saja. Personal pun ada yang tertekan. Dari awak segi pun tertekan. Daripada segi promotion satu. Dan kita punya deal dengan production. Dengan tim Lu Mafia tu. Jadi dia ada jugalah buat kita orang tegang lidah dengan dorang. Sebab kita tak ikut dia punya jadual. Sebab kita ada kerja sendiri. Jadi kontrak yang kita sign dengan dia, kita shoot dan kita promo. Kan yang kontrak. Okey, tapi kontrak tu dorang dah tak follow dah.
Jadi kita berhak lah untuk bersuara. Dan orang yang tengok di pawagam dong cakap pun individu boleh tertekan dengan tengok filem tu. Sebab sebab tak teruk tahulah. sangat ke? Taklah teruk sangat. Mungkin itu adalah first kita orang punya filem. Jadi ada kesilapan-kesilapan. Ada yang mungkin kena belajar lagi, banyak kena belajar lagi. Okey, tak naklah tertekan dengan isu tu lagi. Alright. Kita tengok keratan Abah yang seterusnya. Kumpulan Zero. Nafi raih simpati. Okey, ini masa program reality ni. Dia cakap kita guna sketsa keluarga, kehidupan. Sketsa kehidupan kita orang dan kita bawa dekat atas stage. Ya. Sebenarnya kita bukan nak meraih simpati. Waktu sketsa kita tak plan pun yang kita akan bersedih itu dekat atas tu. Itu masa you menang jadi juara ke apa? Masa kita orang menang. Kita tak plan pun. Tapi kita orang punya niat time tu, kita nak sampaikan macam mana penghargaan seorang bapa dekat atas stage tu. Kita nak selit message sebenarnya dekat atas tu. Lepas kita dah buat lawak, dekat ujung tu kita nak orang rasa macam mana pengorbanan seorang bapa. Jadi orang salah anggap. Orang salah anggap, dia cakap kita ni meraih simpati. Jadi saya rasa benda tu sebenarnya bukan silap. Kita tak meraih simpati, tapi kita nak ceritakan apa benda yang sebenarnya pernah berlaku dengan Zero. Kenapa kita orang tak bekerja, kenapa kita tak berani mencuba. Dan arwah bapa kita orang walaupun dia tak boleh bercakap, dia masih lagi bagi keyakinan kepada anak-anak dia untuk berjaya. Sebab kita nak berkongsi. Tak salah kita nak berkongsi pengalaman hidup dan dipentaskan. Jadi perbezaan komedi dengan kumpulan-kumpulan lain tu nampak. Macam Zero dia punya style ni dia suka bawa lawak-lawak dekat kehidupan kampung dorang. Tapi dalam lawak jenaka jenaka, benda betul. itu kembang di dalam jiwa orang yang menonton. So, dan boleh diterima. Kan? Tak apalah. Itulah dia, bila dah terlalu famous, macam tu pula jadinya. Baiklah, menarik sungguh cerita Sharif dari kumpulan Zero. Ini kita teruskan dengan game selepas ini dalam segmen kelima, Keringat Selebriti. Terima kasih kerana masih setia bersama Keringat Selebriti. Yes, guys. Sembang-sembang dengan Sharif dari kumpulan Zero. Tetamu kita hari ini. Allah, dah penat ke? Tepuk lah! Baiklah, untuk segmen terakhir ni kita ada game nak main dengan Sharif. Boleh. Okey, saya akan sebutkan perkataan ataupun soalan. Awak kena jawab tanpa berfikir panjang. Wow. Boleh? boleh. Ada peran? Kita try. Okey. Soalan yang pertama. Kalau nak buat filem tentang kisah hidup Zero, siapakah yang akan jadi hero-heronya? Melati. Tak, maksudnya filem tu tentang kumpulan Zero. Jadi pelakon siapa yang akan melakonkan watak kamu bertiga? Saya rasa dekat Malaysia ni tiada lagi selebriti yang sama macam muka kami. Saya rasa Zero sajalah yang berlakon. Oh, Zero berlakon filem Zero. Yes. Semua dia nak sapu. Baik, soalan yang kedua. Kalau orang jadi ikan, ikan jadi apa? Ikan jadi pelik. Betul lah? Betul. Okey, pelik. Okey, soalan yang ketiga. Okay. Yang mana lebih cun? Awek Sabah di KL atau awek KL di Sabah? Awek Sabah di KL. Tapi awek Sabah memang cun-cun kan? Kan. Awek sebenarnya pun cun-cun. Sebab tu aku kahwin dengan orang Johor. Oh, tu kahwin dengan orang Johor. Yelah, managernya orang Johor. Kamu kahwin orang sebelah rumah. Saiful, Melati? Orang Utan. Orang Utan. Orang Utan. Sorry. Maaf ya, maaf. Saiful dia international. Running with Maklik international. Dia kahwin dengan orang apa? Orang Filipin. Sebab orang Malaysia tak ada orang anak dia. Tak sangka si Melati tu. Baiklah, soalan seterusnya. Siapa paling kelakar? Atu atau Saiful? Jangan fikir panjang. Atu. Alah, Atu tu semua. Atu. Sebab Saiful dah memang natural. Dia lahir-lahir saja
orang dah gelak. Yelah masa audition tu dia naik pentas je orang dah gelak tanpa mengetahui apa-apa. Betul. Belum buka mulut orang dah gelak tengok Saiful lah. Saiful. Itu sebenarnya kelebihan tu. Kelebihan. Macam siapa? Pak Hamid Gurkha. Kan dia tak payah cakap Tak apa payah. pun kita tengok. Dia punya gelak-gelak. Itu adalah kelebihan sebenarnya. Betul. Baik. Soalan yang kelima. Lobster atau ayam goreng? Lobster. Hui, kenapa? Bukan lobster tu tiap-tiap hari awak makan ke? Yes, lobster tempat kita orang dulu sebelum kebakaran dia memang kalau boleh banyak sangat. Tempat kita orang kan jernih, ada di jernih. Kadang-kadang lobster tu kalau boring dia pergi kampung kita orang main dengan budak-budak main guli. Dia punya banyak. Wow. Makan lobster tiap-tiap hari tak jemu ke? Tak jugalah, taklah tiap-tiap hari. Tapi kita kalau macam kawan-kawan datang daripada luar nak lepak dengan kita orang, nak makan lobster, ambilkan lobster. Ambil dekat depan rumah je. Tapi depan rumah awak tadi awak cakap ada jambatan yang di mana orang jalan pergi toilet. Jadi rasanya macam mana lobster? Okey, game yang seterusnya ada 5 perkataan yang saya akan sebutkan. Awak sambung aja perkataan tu. Contohnya kalau saya cakap kasut hitam. Okey. Kalau baju putih. Macam itulah lebih kurang. Baiklah, perkataan pertama. Anak. Aku. Anak kau. Anak aku. Siapa namanya tadi? Wafi. Wafi. Berapa? Dah bersama mana dah Wafi sekarang? Wafi sekarang dah nak masuk bulan 12. Dia 1 hari bulan 1. Dia 1 hari bulan 1. Umurnya 1? 2 tahun. 2 tahun dah. Alah comelnya. Okey, perkataan seterusnya. Laut. Okey, laut. Ikan. Ikan yang kau fikir. Laut ada ikan kan? Selain daripada ikan, ada apa di laut? Okey, ada boleh mandi. Kan? Penyu ada penyu. Penyu ada. Penyu ada. Penyu ada. Kau pernah tengok penyu ke? Okey, boleh. Pernah berenang bersama penyu? Tempat kita orang berpenyu dah jadi macam biasa. So tak heran? Tak heran lah penyu. Lah. Orang putih semua datang dari entah mana-mana pergi menyelam dekat Sabah tu. Kan? Semua nak cari penyu. Kau kan tak heran Dah tak heran dah penyu. Alah. Kita heran anjing laut. Memang tak ada lah air di situ. Kalau ada anjing laut dekat situ kita heran. Okey. Baiklah, perkataan seterusnya. Atu. Zero. Atu zero. Memang lah. Kan? Adik saya. Sayang tak? Sayang. Dia berapa jauh umur jarak? Sayang. Berapa jarak umur tu? Okey, Atu 27, saya 29. 2 tahun. 2 tahun je lah. 2 tahun. Awak tahu tak, setiap kali saya tengok Atu tu, saya terfikir Bruno Mars. Dia tu kalau di groom, rambutnya jadi macam Bruno Mars. Sebiji Bruno Mars wajah dia tu. Tapi Bruno Mars tak pekak. Okey, perkataan seterusnya ialah lawak. Lawak yang berapi-api. Siapakah lawak berapi-api tu? Zero ke? Okey, zero lah. Wah, of course zero. Dan saya rasa lawak ni is a medicine. Wah. Is a what? Medicine. Betul lah medicine. Betul lah medicine. Lawak ni adalah ubat. Laughter is the best medicine. Yes. Laughter bukan lawak. Bukan lawak. Salah. Laughter. Okay. Laughter. Jadi saya rasa dengan lawak tu kita boleh bagi orang happy, kita pun happy. Okey, perkataan terakhir. Pantang. Mundur kecuali operasi. Zero. Wah. Kenapa tagline tu Kenapa? Saya setiap kali masa first time Zero keluar, pantang mundur kecuali operasi, saya fikir Zero ni bukan orang Malaysia ke? Pendatang tanpa izin ke? Okey, pantang mundur kecuali operasi ni dia memang dah pantang mundur kecuali operasi ni sebelum kita orang bergelar selebriti pun tagline tu dah memang famous dekat Sabah. Okey. Memang digunakan oleh PTI, pendatang tanpa izin dekat sana. Parti. Diorang ni yang saya selut dengan diorang datang dari jauh. Diorang bekerja dekat sini. Tak kira panas, hujan, terik apa semua. Diorang tetap juga buat kerja rajin. Lepas itu diorang macam mana kalau bergaduh dengan siapa-siapa pun. Bergaduh, diorang nak mempertahankan hak diorang tak akan undur.
Sekali polis datang rush, dorang lari. Semua undur. Jadi sebab tu kita guna tagline dorang, pantang mundur kecuali operasi. Yes. Semangat dia tu Semangat dia Semangat tu. juang. Dia tak akan lari lah. Senang cakap, dia punya tagline tu memang saya rasa memang sesuai untuk yang kita baru-baru nak pergi ni. Keberanian dia tu. Keberanian dia tu. Macam mana kita punya berani pun, undang-undang jangan langgar. Ya, Atu. Syarif. Atulah yang selalu Ya, Atu yang selalu melanggar bahal. undang-undang. Kau selalu melanggar undang-undang ni. Itulah dia. Pantang mundur kecuali operasi. Okey, sebelum Syarif pergi meninggalkan kita, bukan Apa tu? bukan untuk selama-lamanya. Tadi tak takut, jadi macam mundur pula dia terus. Tinggalkan keringat selebriti. Kita nak tanyalah, Syarif tadi kata awak berumur 29 tahun. Kalau bolehlah masa itu diundurkan dan awak berjumpa Syarif 18 tahun, apa yang awak akan nasihatkan pada dia? Okay, Syarif, jangan sekali putus asa. Apa bidang yang kau nak ceburi, kau buat. Lepas itu, kalau dah berjaya nanti, jangan lupa tolong siapa yang tak berkemampuan. Tolong. Itu dia. Okey, Syarif, ingat. Sini. Yes, nasihat yang begitu baik sekali. InsyaAllah. Okey. Bagaimana Syarif mahu orang kenang awak? Saya nak Zero tu dikenang sebagai pelawak, adik-beradik yang rapat. Orang tak tahu yang yang kita ni, apa yang kita buat dekat atas stage tu, itulah kita orang dekat luar. Kita nak kita ni Zero adalah pelawak adik-beradik yang chemistry diorang memang sangat rapat. Jadi kita nak orang kenang kita, nak tahu je Zero, diorang adalah pelawak adik-beradik yang sangat rapat. Ya. Kena itu. Baiklah. Terima kasih Syarif. Terima kasih juga datang ke Keringat Selebriti. Terima kasih sudi jemput saya. Ya, kita akan rungkai lagi dengan selebriti jemputan yang lain dalam Keringat Selebriti. Saya Adibah Nur. Jangan lupa saksikan kami lagi, okey? Jumpa lagi.